Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So pagi ni kita jumpa lagi pada sesi sembang santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB lah. Okey, so apa ni, sesi live ni akan Asia letak juga dalam YouTube lah. Okey, dalam YouTube untuk kita boleh berkongsi dengan lebih ramai orang lah. Okey, so senang nak, kalau dalam YouTube nanti senang lah tuan-tuan puan nak tengok, maknanya boleh tengok je ikut apa topik yang dah ada dalam situ. So nak tengok tu senang, lagi senang lah berbanding dengan FB, tuan-puan kena scroll kan. Okey, so hari ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan apa tajuk yang saya dah cakap tadi tu, yang saya dah post tadi, savers are losers. Savers are losers maknanya penyimpan adalah orang yang rugi lah. So simpan apa kan? So simpan apa? Kalau yang tak biasa dengan kod macam ni, kod ni, so apa yang disimpan yang akan merugikan kita lah. Akan merugikan kita. So dia sebenarnya merujuk kepada kita simpan wang tunai. Kita simpan dalam bentuk wang. Contoh macam ni kan. Contoh kita simpan macam ni lah. Kita simpan wang macam ni. So sebenarnya kita adalah rugilah bila kita simpan macam ni. Maknanya kalau kita simpan banyak-banyak dalam bentuk wang macam ni, kita tak tukarkan dia kepada yang lebih bernilai, so kita akan rugi sebenarnya. Kenapa kita kata kita rugi? Okay. Kenapa kata kita rugi sebenarnya bila kita simpan tu? Sebabnya duit tu dimakan di inflasi. Duit tu dimakan di inflasi. Jadinya kita akan rugilah bila kita makan di inflasi benda tu. Okay. So apa inflasi ni? Inflasi ni bila kita kena beli barang yang sama dengan duit yang lagi banyak. Itu maknanya inflasi. Itu maknanya inflasi ya. So kalau contoh kata sebelum ni kita kena membeli kita boleh membeli barang. Contoh kata kita beli barang, contoh kata kita beli sesuatu barang tu dengan harga 100, tapi disebabkan inflasi tu meningkat, mungkin kita kena beli barang tu dengan harga RM120 ataupun RM150 macam tu. So kalau RM150 maknanya kita dah hilang kuasa beli 50% daripada kita punya duit. Itu yang kita rugi bila kita simpan dalam bentuk duit lah. Okey, sebut duit, tapi duit ni adalah apa ni, medium pertukaran ni kan. So kita kena simpan jugalah. So itu yang sebelum ni saya dah pernah share berkenaan dengan dana kecemasan. So kalau dana kecemasan yang 3 bulan pendapatan yang pertama tu sebab dia ada tiga layer dana kecemasan. Dana kecemasan untuk yang pertama adalah 3 bulan pendapatan. 3 bulan pendapatan. So yang kedua adalah 3 bulan lagi mencukupkan kepada 6 bulan, dan yang ketiga adalah 6 bulan lagi mencukupkan semuanya 1 tahun lah, 1 pendapatan. Tapi yang 3 bulan pendapatan yang pertama dalam bentuk wang lah, senangnya lah. Maknanya kalau kita ada sebarang kecemasan, kita boleh ambil aja wang itu. Adalah pengecualian dia. Kalau orang yang orang kata panas tangan dengan duit, so memang dia bekerja dah bertahun-tahun, simpanan dia tak pernah cukup-cukup untuk dapatkan orang kata 3 bulan pendapatan tu. So kena simpan jugalah dalam bentuk, kena tukarkan duit itu kepada dalam bentuk emas untuk nak menjadikan cukuplah dia punya dana kecemasan tersebut. Sekejap ya, macam gelap pula rasanya. Okey, sikit. Okey, so dia akan jadi cukup lah 3 bulan pendapatan tu kalau tukarkan ke dalam bentuk emas. Dah ramai orang yang mengakui lah dah kerja bertahun-tahun, tapi pendapat dia punya simpanan tak pernah cukup kepada 3 bulan yang dana layer pertama tu. Sebabnya bila simpan dalam bentuk wang, dia adalah selari dengan fitrah sebenarnya. Bila kita dalam bentuk wang ni, kita rasa kita nak membeli. Fitrah kita sebenarnya, wang adalah untuk kita habiskan. Tapi bila dalam bentuk emas, fitrah kita adalah untuk menyimpan. Bila saya cakap pasal emas, dia merujuk kepada emas pelaburan macam ni ya. Emas pelaburan macam ni. So yang ini 5 dinar. 5 dinar. So 5 dinar ni 5 dinar. So bila 5 dinar ni harga dalam 5,000 lebih lah. So kalau contoh hari ini 5 dinar adalah RM5,496 sekarang. RM5,496. Okey. So kenapa bukan emas macam ni? Emas lantai macam ni kan? Sebab
salah satu sebabnya adalah emas dia ada kos pembuatan dia, maknanya kos upah yang tinggi. Salah satunya. Kalau contoh kata yang 10 gram, yang ini 5 dinar ni 21.25 gram. 25 gram, kalau dalam bentuk macam yang ini, dia punya kos boleh pergi sampai 400, 500 macam tu. So, dia jadi kita makin banyaklah kos-kos kita untuk mendapatkan barang perhiasan macam ni. So, lagi tinggi kos kita. So, maknanya gram tu dia jadi lagi tinggi lah, walaupun kita beli harga kos per gram dia lagi rendah sebenarnya dari segi harga berbanding dengan yang ini. Kenapa yang ni rendah? Kenapa yang ni tinggi? Kerana yang ini adalah grade dia 916. 916 ni maknanya dia adalah ada campuran dengan bahan logam lain selain daripada emas. Yang ini 999 ni adalah 100% emas. 100% emas tanpa ada bahan campuran lain. Yang ini dia ada bahan campuran lain, contohnya ada aluminium ke, ada zinc ke, apakah sebarang lah, ikut kepada kilang yang membuat. Sebab itu pada kilang yang membuat tu yang menyebabkan ada warna-warna di tempat-tempat. Macam contoh orang kata Kelantan emas dia cantik. Cantik tu bagi orang lah macam subjektif kan. Mungkin orang tu kata okey, warna dia suka warna tu. So mungkin kedai lain warna dia lain sikit, mengikut campuran yang dicampurkan dalam bahan asas iaitu emas untuk mendapatkan bentuk yang macam ni. Okey. So maknanya bila kita simpan dalam emas, walaupun kata contoh macam ini, kita punya fitrah adalah untuk kita simpan dan bukannya kita habiskan. Okey. Tapi kalau macam contoh memang kita dah ada banyak, kita ada banyak macam yang ni, ada banyak duit macam ni, so kita ada lebih daripada 3 bulan, dah masuk 6 bulan. Okey. So betternya yang 3 bulan, yang selebih daripada 3 bulan pertama tu kita tukarkan ke dalam bentuk contoh emas ataupun aset-aset lain lah. Contoh aset-aset lain. Contoh aset lain ni yang kita untung, yang lebih kita untung simpan dia adalah contoh emas macam ni, hartanah. Okey. Kalau contoh saham, tapi semuanya kita kena ada ilmu lah, sebab semua-semua ni adalah kalau kita dalam, kalau kata dalam ayat yang bestnya adalah pelaburan lah. Sebab kita simpan untuk dapatkan keuntungan. Sedangkan kalau kita simpan yang ini, kalau orang kata ada untung, bila kita simpan dalam contoh akaun bank biasa, dia nampak untung dari segi kata contoh ada dapat faedah kan, faedah dari segi faedah simpanan tu sendiri daripada bank. Tapi sebenarnya kalau berbanding dengan inflasi yang terjadi saban tahun, dia boleh kata contoh kata biasanya dalam 4% macam tu. Tapi contoh keadaan sekarang, Bank Negara menjangkakan boleh lebih boleh pergi sampai 6%. Okey, 6% boleh pergi. Bank Negara menjangkakan lah. Okey. Sampai 7%, 6%. Dari segi jangkaan mereka pada tahun ni boleh pergi sampai 7%. So kalau kita dapat keuntungan daripada simpanan duit ni dalam akaun bank biasa, yang ada saya tengok 1%, ada yang pergi bolehlah nampak tinggi sampai 3%. Maknanya dia tak boleh lawan daripada kenaikan inflasi tadi. Kalau dapat 3% tapi inflasi kita 7%, so kita rugi 4% kat situ. Kita rugi 4%. Sebab tu Robert Kiyosaki dalam bukunya ini Rich Dad Poor Dad, dia cakap savers are losers. Orang yang adalah orang yang rugilah. So dia kata kena carilah portfolio apa yang boleh memberi keuntungan kepada inflasi, menambah daripada inflasi tadi kan? Sebab kita nak lawan, maknanya bila kita dapat duit yang lebih, jadi kita boleh cover inflasi yang, maknanya kalau contoh kata kita beli barang tu dengan harga 100 sebelum masa yang awal ni, bila inflasi berlaku dia akan jadi naik RM150. Tapi dengan contoh kita kata kita ada pelaburan, contohnya kata hartanah, rumah yang boleh bagi kita kan, dia contoh kata berapa persen tahun, contoh kan, tapi kena ada ilmu lah ya. So maknanya contoh kalau kata naik 10% setahun ataupun 12% ke, so dia dah
lawan dah daripada inflasi tadi. Inflasi kita kena 7% contohnya. So dah lebih lah 5%. Kalau contoh kita dapat 12%. So kita kena cari pelaburan yang boleh memberikan kita lebih dari inflasi setiap tahun. Itu yang Tuan Azizi Ali, lately mengatakan, Tuan Azizi Ali ni seorang pakar kewangan lah. Azizi Ali ni pakar kewangan mengatakan keadaan sekarang antara contoh kata tabung haji, ASP dengan emas. Yang lain tu dia tak banding lah. Antara yang tiga ni, betternya adalah emas macam ni lah. Emas pelaburan macam ni bukan emas perhiasan lah. Sebab emas perhiasan dia ada kos lain tadi kan. Dia akan rendah lah dia punya pulangan berbanding dengan emas perhiasan. Emas pelaburan macam ni. So, better adalah emas. Sebabnya emas dah terbukti 20 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang memberikan pulangan 10% purata. Sedangkan tabung haji dan juga ASP pulangannya kurang daripada 10%. Okey. So kurang daripada 10%. So maknanya kena carilah yang lebih daripada kadar inflasi yang dijangka berlaku supaya kita tak rugilah dari segi simpanan. Okey. Okay, boleh kat situ ya. So kalau kat situ maknanya kita kena cari sesuatu. Tapi kalau contoh sesuatu tu contoh kita memang nak aim hartanah. Kita nak beli hartanah. Tapi dengan hartanah ni dia tak boleh beli bers kaki kan. Kalau contoh kita nak beli tanah pun untuk kita nak buat rumah, kita tak boleh nak beli dulu sekaki boleh tak? Nanti sebelah depan saya beli sekali lagi. Tak boleh. So itu yang dikatakan yang mentor Asia cakap. Tertekan pula yang sekejap ya. Okay. So ni mentor Asia cakap lah. Okay. So emas adalah aset fizikal yang mampu milik. Boleh dibeli dengan bajet yang kecil ya. Kita dengar apa emas istimewa emas ni dia aset fizikal yang mampu milik. Boleh beli walaupun dengan bajet yang kecil. Emas sekarang ni kita boleh beli sekecil 1 gram dan setengah gram. Hartanah bagus Saya suka antara selain daripada emas, saya suka hartanah. Hartanah ni kalau kita nak tahu ni berapa value dia, mahal ke murah, kita tengok berapa harga kaki persegi. Sekaki persegi Tapi hartanah dia tak boleh beli sekaki. Emas kita boleh beli 1 gram, 1 gram, 1 gram. Hartanah tak boleh beli sekaki. Itu keistimewaan emas. Bajet kecil. Student pun boleh start simpan emas. Okay. So, dia boleh beli dengan bajet kecil. 1 gram kita boleh beli kan. Contoh 1 gram hari ni 259 ke 260 saya tak ingat tadi. RM260. So RM260 kita boleh dapat 1 gram. 1 gram contoh. Contohnya 1 gram macam ni. 1 gram lah. Ni 1 gram. Gambar Masjidil Haram. Okey, ni 1 gram. 1 gram macam ni kita dah boleh beli. Contoh hari ni kita beli dalam akaun Emascap RM260. Lepas tu kita ada 2 gram dalam tu, kita dah boleh keluarkan dalam bentuk macam ni lah. Okey. So maknanya kita boleh beli dalam bentuk kecil. So kenapa kita nak kena beli dalam bentuk kecil tu? Sebab kita kan orang yang tak banyak duit kan. Okey. So kalau contoh kita boleh simpan dalam tu, kita boleh jadikan dalam bentuk macam ini. Contoh 5,000 dan macam ni kita keluarkan. So kita ada satu aset fizikal yang harga 5,000. So apa-apa berlaku, contoh kita nak beli tanah, nak buat deposit rumah. Contoh nak beli tanah ataupun nak beli tanah, kita nak buat deposit. Boleh saja benda ni kita jual ataupun pajak lah, mengikut keupayaan kita untuk menebus balik. So kita boleh guna beli aset lain yang lagi besar. Tapi kalau contoh kita simpan dalam bentuk duit, kita akan rugilah. Sebab tadi kita akan rugi dari segi inflasi. Sedangkan emas tak akan rugi dari segi inflasi. Sebab emas dah terbukti menyimpan nilai sejak 1400 tahun dahulu. Zaman Nabi pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing dengan harga 1 dinar. 1 dinar tu kalau hari ini RM1,099. Ini 5 dinar. Maknanya ini 5 ekor kambing lah. So Nabi pernah membeli 1000 tahun dahulu 1 dinar untuk beli 1 ekor kambing. Sampai sekarang nilai dia RM1,099 harga hari ini, masih beli 1 ekor kambing. Asia beli first 1 dinar pada tahun 2014, masa tu 500 lebih.
So masa tu 2014 tu saya ekor kambing harga 500 lebih juga. So maknanya dengan Asia simpan, contoh yang ni 5 dinar ni, bila masa pun, contoh kata 20 tahun lagi pun, nilai dia akan naik setara dengan 5 ekor kambing. Okey. So kalau contoh 5,000 ni tuan puan boleh buat beli apa? Contohlah kata deposit rumah yang berapa, harga berapa kan. Contoh kata 5,000 kita boleh buat deposit rumah harga kata contoh 100,000. Contoh kan, kita buat kena bayar 5% ke kan. Contohlah 100,000, 5% dia 5,000 kan. So 100,000 maknanya kita boleh beli sebagai deposit rumah. So kalau kata contoh ada kenaikan rumah tu naik jadi 120,000, 150,000, still nilai 5 dinar ni akan boleh cover untuk bayar deposit tu juga sampai bila-bila. Sebab dah terbukti dia yang menyimpan nilai. Sebab itulah kita kena tukarkan duit kita sebahagiannya kepada bentuk emas ini untuk menjaga nilai kekayaan kita. Okey. So jatuh pula. So jatuh. So tak ada masalah pun kalau jatuh kemek ke apa, public janji akan beli. Okey. So bila macam tu, okey, bila kita kerugi dalam bentuk duit ni, kita kena tukarkanlah sebahagian duit kita kepada bentuk emas. Bentuk emas, dan boleh tukarkan selepas itu untuk bentuk-bentuk yang lagi bernilai lah, contoh hartanah kan. Kalau contoh tuan puan ada saham ke, ada contoh kripto ke benda ke sekarang kan, tapi kalau ikut ikut apakah macam mana pun mana ni malam macam-macam mana pun, setiap orang perlu ada dalam perlu ada emas. Sebabnya tadi boleh cover inflasi kan, boleh cover inflasi. Okey, so boleh cover inflasi, tapi dalam masa yang sama dia banyak kelebihan lain yang kita perlu kita perlu tengok untuk memastikan kita punya simpanan ataupun duit tersebut ataupun harta-harta kita tu boleh di-cover dengan kelebihan yang ada dalam emas. Contohnya dia adalah aset yang movable. Kalau apa-apa hal berlaku pun kita boleh bawa benda tu. Boleh bawa ke mana-mana untuk kita jual. Contoh kata kita nak pergi overseas, dan kita mungkin kata duit kita mungkin tak cukup ke kat sana yang kita dah tukar tu kan. So kalau kita bawa duit Malaysia, semua tempat akan terima. Tak semua tempat akan terima. Sebab banyak kes yang bila kita pergi negara-negara yang macam bukan negara yang sangat mahu, dia tak terima pun duit Malaysia. Tapi ada yang kawan-kawan saya dalam di Public Gold ni, yang bila dia tunjukkan emas, tempat tu terima. Sebab emas ni adalah universal money. Mana-mana pun akan terimalah emas ni. Mana-mana pun akan terima emas ni. So tak ada masalah. Sebab emas adalah universal money. Satu contoh macam tu lah. Kalau contoh kata keadaan-keadaan lain, contohnya ekstrim, kita punya kena kejatuhan mata wang sangat-sangat jatuh. Contoh tahun 1997 dulu kan, dah jatuh sampai 50% kita punya mata wang Malaysia. So masa tu kalau orang yang ada emas, dia untung sebabnya emas tak terkesan oleh kejatuhan mata wang. Tapi bila kita ada wang, masa tu contoh kita ada wang simpanan yang sangat banyak, so memang kita akan rugi sebenarnya. Dari segi nilai dia dah jatuh. Tapi bila kita ada, kita dah untung kat situ. Sebab kita menyimpan duit kita ke dalam bentuk emas yang memang kalis inflasi dan kalis segala macam contoh tadi kejatuhan mata wang ke, dia tak akan jatuh. Okey. So sangat clear kat situ kan, sangat clear kat situ. Kenapa kita perlu ada simpanan ni? Ini pakar kewangan cakap lah. Pakar kewangan cakap. So Tuan Azizi mengesyorkan 10%. Tuan Robert Kiyosaki dari buku tadi tu, Rich Dad Poor Dad ni mengesyorkan kalau kita dalam daripada semua nilai kekayaan kita kena ada 20% dalam bentuk emas. Dan kalau Mike Melanie ni pakar, dia mengkaji banyak berkenaan dengan mata wang lah. Mata wang ni contohnya duit macam ni lah. Ni mata wang ni kan. Dia mengkaji, jadi dia tahu kan kertas ni kertas putih, dicat dicetak dengan nilai macam ni. So harga dia mungkin 10 sen, tapi sebab
keadaan mengesahkan. Wang kertas ini, cuba tuan-puan tengok kan kat duit tuan-puan, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM50. So dia takut, dia tahu sebab bila-bila masa saja kerajaan boleh umumkan wang kertas ini tak sah diperlakukan lagi. Macam contoh berlaku di India yang RM50, saya tak ingat ke RM500. Dia umumkan, kerajaan India umumkan pukul 9 malam, pukul 12 malam duit dia dah tak laku. Contoh macam inilah contohnya. PM kita umumkan pukul 9 malam, pukul 12 duit dah tak laku. Tak laku dia kan. RM50 kan macam antara wang yang paling banyak kan berada dalam kita punya masyarakat kan. So kalau macam tu macam mana? So memang sangat jadi macam havoc lah dekat di India masa tu. 2000 berapa tak ingat, 2015 ke tahunnya yang berlaku tu. So macam tu maknanya memanglah dia boleh pergi claim lah, maknanya tukar balik dengan duit yang dia bagilah masa sehingga berapa lama, contoh kata bagi 3 bulan untuk nak tukarkan duit tu, duit yang rupiah yang dah tak boleh digunakan tu kepada duit baru. Tapi memang sangat havoc sebabnya benda tu banyak sangat berada dalam pasaran. So memang sangat ramai orang yang nak pergi tukar duit tu di bank. Jadi bank sampai mengenakan sekatan berapa, macam contoh kata RM500 je satu hari boleh kita tukar, sedangkan contoh kita memang jenis yang menyimpan duit tu dalam bank kan. So memang sangat menyusahkan kita lah. Okey. So sebab tu ni mentor Asia ni pakar kewangan lah, pakar kewangan dan juga pakar pakar emas. So dia mengatakan ini dia punya peribadi dia lah. Okey. Ini peribadi dia. Okey, ini peribadi dia. Okey. Maknanya dana kecemasan dia didahadkan dalam tabung haji sebanyak 3 bulan pendapatan sahaja dana kecemasan. Yang lain tu maknanya untuk pekerjaan bulanan sahajalah. Pekerjaan bulanan saja, maknanya macam gaji kita saja yang sebanyak 3 bulan pendapatan dalam tabung haji, maknanya dalam bentuk duit lah kan. So lebihnya saya simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab tadilah dia takut berlaku yang macam tadi, kejatuhan mata wang, nilai mata wang, kita akan rugi dimakan, duit kita dimakan diinflasi. Lepas tu tadi tiba-tiba je kerajaan umumkan contoh duit kita tak sah diperlakukan. So kita dah memang sangat macam kita akan jadi havoc lah. Jadi kita jadi kekacauan lah kan untuk kita, untuk nak manage duit-duit kita tu. Sebab tu kan duit kita yang tak digunakan lebih daripada, contoh tadi macam Tuan Zul ni disimpan untuk 3 bulan pendapatan saja. Contoh kata kita 3,000, 9,000 je kita simpan dalam bentuk wang dalam tabung haji contohnya. Lepas tu yang kita belanja bulan-bulan saja sebab bulan depan kita dapat gaji contoh kan. So yang lebihnya kita tukarlah dalam bentuk emas. Bila dah banyak emas, mungkin kita tukar ke dalam bentuk hartanah lah untuk kita dapat, contoh kita dapat cash flow positif kan daripada sewaan. Okay. Sebab itu pun maknanya hartanah yang betul boleh bagi kita cash flow yang baik kan. So baguslah sebenarnya dalam bentuk hartanah. So kita boleh tukar dalam bentuk-bentuk macam tu yang boleh memberikan kita cash flow yang baik. Okay. So maknanya memang kita tak patut simpan dalam bentuk macam ni yang banyak, lebih daripada contoh kata 3 bulan pendapatan aja, dan yang lain-lain kita kena simpan dalam bentuk aset fizikal yang lain lah untuk kita lebih untung. Untuk kita lebih untung sebab dah terbukti inflasi tak boleh cover duit kita bila kita simpan dalam bentuk macam ni. Inflasi tadi kan 4%, 6%, sedangkan contoh dalam tabung haji sekarang berapa persen aja dia bagi kan, mungkin 3%, 4%. Dengan keadaan tak menentu lagi macam ni, memang sangat unpredictable lah berapa yang kita boleh dapat. Macam dah tuan tu kata, sebab tu lah yang Tuan Aziz Ali beritahu, kan dia sampai macam buat pantun lah Tuan Aziz Ali ni kan. Dulu ubi, sekarang kita kita makan ubi. Macam sama-sama Jepun dulu kita makan ubi, sekarang kita pilih beras. Tapi kalau dulu kita pilih tabung haji ataupun ASP, sekarang kita pilih ASP. Sebabnya memang pelaburan tersebut tak boleh memberikan 10% yang boleh kita cover pelaburannya secara purata, tak boleh lebih daripada 10% setiap tahun puratanya. Tapi emas dan bukti boleh beri purata pulangan kepada kita sebanyak 10%. Jadi sebab itulah Tuan Aziz Ali mengesyorkan
kita kena simpan dalam bentuk emas. At least 10% kan. Itu kod dia dah lama. Tapi sekarang dia tak keluar lagi lah kod dia baru berapa persen. 20% ke 50% ke dia tak keluar. Tapi dia kata maknanya sebahagian daripada kita simpan ataupun haji ataupun ASB tu hijrahkanlah duit tu ke dalam bentuk emas, sebab emas dah terbukti memberi pulangan lebih daripada 10%. Tapi bukan emas macam ni sebab macam ni kita ada rugi dari segi kos lain. Okey. Kos spread dia, dia punya susuk nilai dia sangat tinggi, dia boleh pergi sampai 20%, 30%. Sedangkan kalau emas yang public gold saya tak cakap yang lain, kalau emas public gold macam ni, spread dia ataupun susuk nilai hanyalah paling tinggi 9% sahaja. So kita rugi, kita dah untung kat situ. Lagi satu tadi yang saya cakap, bila kita beli yang macam ni, kita rugi di kos untuk kita kos upah tu sendiri. Sebab yang contoh 20 gram macam ni, kos upah dia boleh pergi sampai 500 kan. Sedangkan kalau macam yang ini 10 gram macam yang ini, dia punya kos upah baru dalam RM30. Okay, macam kos upah lah maknanya. Dia punya orang panggil, kita panggil kos premium. Kos upah pembuatan ni RM30 campur dengan harga yang kita beli. Contoh harga hari ni RM5,496, campur RM30. Tapi kalau berbanding yang ini, kita beli 20 gram, contoh kata 260 juga contoh kan. So 20 gram campur tu, ini kan contohlah kita kata harga sama lah, RM5,400 juga, tapi kita tambah dengan RM500. So jadinya harga purata kita beli jadi mahal bila kita beli macam ni. Tapi saya tak katalah jangan beli langsung. Saya pun ada. Ini kan saya pakai juga kan. Saya pun beli juga. Saya beli juga sebab perempuan kan, kita ada keinginan untuk pakai kan. Kita nak juga ada rantai, ada gelang, ada cincin, ada subang kan. So kita pakai. Tapi takkanlah kita nak jadi pokok Christmas ke kan, yang lilat sangat kan. So kita adalah apa yang kita perlu ada. Lagi satu kerugian dia lagi segi macam ni. Sebab bila kita pakai lama-lama kan, ada mungkin dah orang yang jadi trendy lah. Tapi saya tak. Ini dah pakai dah bertahun dah ni, tak kisah pula. Ni dah berapa puluh tahun dah, 20 saya beli yang ni. Masa saya mula-mula kerja dulu, saya jenis tak kisah. Saya bukan jenis orang yang trendy. Kalau orang yang trendy kan, contoh kan sekarang kan banyak desain-desain baru. Contoh kalau gelang tu perlu dakap lah, daun ketum lah, apa kan. So bila kita pakai, kita rasa bosan kan dengan satu design tu macam dah lama, kita bosan. So kita nak pergi tukar, pergi trade in tu sebenarnya kita sangat rugi. Kita rugi dari segi, kita adalah yang kita rugi dari segi spread tu sendiri. Spread contoh kata 20%, lepas tu kita rugi yang masa kita beli tu kos upah dia lagi kan. So sangat-sangat rugilah sebenarnya bila kita simpan dalam bentuk macam ni lah. Tapi kita nak pakai, so kita beli je lah kan. Kalau dah sampai tak boleh tidur malam kan, duk teringat daun ketum, dan kita pun ada duit lebih, belilah. Lepas tu duit lebih yang lain tu, yang kita tak nak bagi kita jadi yang kita tak nak jadi kita kan losers ni, savers are losers ni kan. So kita tukarlah dalam bentuk emas pelaburan macam ni, untuk kita boleh guna nantilah untuk sebarang matlamat. Kan. So kenapa orang kata, kenapa kita nak kena simpan banyak-banyak emas ke apa-apa duit kan, kalau orang katalah kan, kalau orang yang macam tak nampak lagi dari segi matlamat kewangan lah. Okey, ni contoh lah kan, matlamat simpan emas. Tak semestinya matlamat simpan emas. Maknanya contoh kata kita ada matlamat kewangan kita untuk kita simpan duit ataupun simpan aset kita dalam bentuk apa pun, untuk kita dapat macam ni. Contohnya kita nak buat aset perkahwinan kan, kita nak belanja kahwin. Musim sekarang kan, musim COVID ni, belanja kahwin sangat minimal lah kan. So pergi kahwin dekat ni je, pergi kahwin dekat pejabat agama kan. So tak adalah banyak kos yang banyak. Beli pulut dakap tak apa, pakai je lah apa yang ada kan. At least ada, orang kata emas ni magnet kekayaan kan. Sebab bila ada emas ni, kita lagi rasa nak menyimpan lah. Okey, so contoh kata nak untuk sebagai tabung kecemasan tadi. Kalau tadi yang dah ada 3 bulan pendapatan, tambahkan lagi tambah lagi 3, jadikan 6 bulan kan. So maknanya kita nak guna. Kalau contoh kita ada kecemasan yang agak mendesak, yang banyak nilainya yang kita perlu guna, jadi kita ada emas. Dan emas ni adalah duit. Kena ada mindset lah, emas adalah duit. Sebabnya kita boleh pajak ataupun jual sekejap je lah. Kalau kita pergi pajak dalam masa 15 minit, kita dah dapat duit balik kan. So sebagai contoh, tabung pendidikan anak-anak kan, saya macam contoh
sekarang lah kan kita tengok orang yang keluar kerja tak pasti lagi ada kerja, tapi orang yang dah ambil PTPTN dia dah ada hutang dah. Keluar belum dapat kerja lagi, tidak yang anak dia kena dibayar. Sedangkan tak jamin pun lagi dia ada kerja, dia dapat kerja. Jadinya macam sangat kesian lah. Kalau kita boleh, kita mampu lah sebagai mak bapak mampu untuk sediakan dana pendidikan untuk mereka. So apa salahnya kita simpan juga. Contoh kata kita ada 100 gram. Contoh 100 gram kalau sekarang 25,000. Kalau dapat 200 gram dah lagi bagus lah, dalam 50 ribu kan, 50 ribu, so maknanya dah macam dah boleh cover dah sebenarnya pendidikan anak-anak. Kalau dalam negara lah, kalau luar negara mungkin kena banyak lagi lah kan, untuk banyak dia punya dari segi pertukaran mata wang pun semua tu. So kalau contoh ada 200 gram untuk seorang anak, so sangat bagus lah sebenarnya dah untuk persediaan sebagai tabung pendidikan mereka. So kalau yang mampu lah, sebab kesian lah tengok. Saya personally, alhamdulillah, masa saya dulu saya dapat beasiswa, masa degree saya dapat beasiswa JPA, so tak perlu bayar lah. So tak adalah kita ada orang yang saya dengar ada orang yang sekarang masih membayar. Saya dengar kawan saya masih membayar. Sekarang kawan saya sama umur dengan saya, 44, so masih membayar lagi. So tak habis lagi dia punya pinjaman pendidikan PTPTN dia. Kan pinjam pakai untuk contoh kata 5 tahun kan, 5 tahun. So nak bayarnya dalam masa berapa belas tahun tak habis-habis lagi. So kalau kita mampu, maknanya kita sediakanlah tabung pendidikan anak-anak ni dalam bentuk emas. Sebab emas dah terbukti dia punya kenaikan dalam masa 600 dalam masa 20 tahun kenaikan dia 600% lah. Dah lebih daripada 500% at least. So kalau ikut kenaikan harga sekarang. Okay. So contoh kita nak beli aset rumah pun, kita patutlah simpan dulu dalam bentuk emas sebagai deposit, ataupun kata contoh kita nak ubah rumah cash kan. So bagus juga sebab ada kawan yang share, dia buat tahun 2018 rasanya, saya ingat 2018 dia buat satu rumah, contoh kata harga je dalam 50,000, lepas tu sekarang dia nak buat balik tak dapat dah harga 50,000, contoh 80,000. So bila masa contoh yang harga 50,000 yang kalau contoh dia ada juga dia simpan masa yang tahun yang dia buat rumah tu, lepas tu dia ada juga emas simpanan dia yang harga 50,000 masa tu. So sekarang dia nak buat rumah yang 80,000 ni, dia jual 50,000 tu dia berdapat dah rumah. Maknanya bila kita ada emas, yang saya kata tadilah dia kalis inflasi, jadinya kita boleh dapat rumah yang sama dalam masa 10 tahun lagi pun, bila kita ada emas yang setara dengan duit. Macam contoh kita ada 50,000, kita tukar duit 50,000 juga sebagai kita simpan dalam emas. 10 lagi pun kita boleh buat rumah yang setara dengan yang 50,000 2018 contohnya, setara dengan tu dalam masa bila masa pun. Sebab macam contoh tadilah yang saya cakap, 5 dinar ni dah terbukti boleh beli 5 ekor kambing daripada zaman Nabi. So kalau contohlah nenek-nenek kan yang ada dapat duit, contoh yang nenek baru bersara ada duit lebih dah daripada dapat, contoh kata dapat duit gratuity ke duit papasan ke apa. So contoh ada 5 orang, dia kata ada tukarkan 5 dinar ni, duit dia sikit 5,000 dekat 5,500, tukar kepada 5 dinar. So nanti contoh kita dapat cucu, ada 5 orang cucu nak buat sekali akikah. So bagi aja 5 dinar ni, macam-macam mana pun 5 dinar ni contoh 10 tahun lagi pun boleh beli 5 ekor kambing. So itu yang kita kata untung simpan dalam emas. So kita bila simpan dalam bentuk duit, rugi dimakan dengan inflasi, dan tak pun kita punya keuntungan simpan dalam, walaupun kita simpan dalam bentuk bank. Kalau sekarang pun simpan dekat tabung haji ataupun ASB pun macam tak cover jugalah. Sebab tu Tuan Azizi Ahli kata tukarlah kepada dalam bentuk emas. Okay. So yang bestnya dengan public gold ni, sebab kita boleh simpan dalam bentuk yang paling kecil lah. Yang paling kecil macam yang ini 10 gram 2,000 lebih. Tapi kita kata tak mampu kan nak simpan banyak-banyak macam ni. So boleh aja simpan 100 satu bulan. 2 keping ni 100 dah boleh simpan 0. Kalau contoh hari ni 0.3846. Dan ianya adalah patuh syariah. So tak ada risauan dah sama ada sikit-sikit tu patuh syariah ke tidak, sehingga 4.0 kan. Ada cakap betul ke 4.0? Tak ada masalah. So semua proses, semua pembelian di public good adalah patuh syariah. Dah diiktiraf lama dah, daripada tahun 2017 lah. Okey, dah diisytihar oleh Money Advisor bagi sijil pengisytiharan patuh syariah lah, sijil patuh syariah. Okey, so savers are losers.
Jadi kita kena tukarkan duit kita yang tak digunakan lebih daripada 2 tahun. Kita ada matlamat contoh macam ni, yang kita contoh kita kata simpanan, matlamat kita adalah untuk dana persaraan, matlamat kita adalah untuk kita guna masa perkahwinan bagi yang belum kahwin kan. Matlamat kita adalah untuk nak buat rumah lagi 5 tahun. Matlamat kita adalah untuk jadikan duit tu sebagai kita nak biayai pendidikan anak kita lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, contoh nak pergi universiti contoh kan. Untuk kita nak pergi umrah lagi 10 tahun ataupun kita tak tahu pun bila kita dapat pergi haji. So kita nak simpan kan. So tukarkan benda duit tu kepada dalam bentuk emas dulu. Kalau contoh tuan puan nak contoh, kalau contoh umrah kan, contoh umrah lah. Kalau contoh umrah, kalau kita simpan dalam bentuk hartanah, haji, contoh kita simpan dalam bentuk hartanah, contohlah kata kita nak pergi haji, contoh package, contoh package. Kata contoh lagi 5 tahun kita nak pergi. Kita pun tukarkan dalam bentuk hartanah. Sangat bahayalah sebab hartanah ni dia tak secair emas. Emas kita boleh jual dalam masa 15 minit, kita dah boleh dapat duit. Sedangkan kalau hartanah paling cepat pun 4 bulan. Sebab dia proses panjang kan untuk kita dapat duit balik semula duit kita tu contohnya. Kalau keadaan ekonomi sekarang lagi dah lama. Sebab tak banyak buyer kan. Sebab susah orang nak lepas loan di bank. Kalau sekarang ni lah. Sebab tu rumah lelong sangat laku lah sekarang. Sebab rumah lelong maknanya macam orang yang effort nak beli kan, sebab rumah lelong harga lagi rendah dan orang nak kena beli cash lah kebanyakannya orang akan beli cash dan nanti dia baru apply loan, kebanyakan macam tu lah. Okay, so dia punya conclusionnya, kita jangan simpankan banyak-banyak duit kita dalam bentuk duit tunai ataupun dalam bentuk simpanan masa di bank. Kita kena tengok sama ada pulangan daripada kita simpan wang tersebut boleh cover tak? At least boleh cover. Kalau boleh cover inflasi, so alhamdulillah lah. Okay, so maknanya kita kena ada sedikit ilmu, nak carilah, buat sikit research sama ada apa yang kita simpan tu boleh untung atau tidak dari segi inflasi at least. Okay, so semoga bermanfaat. Kalau tuan-puan nak dapat sedikit pahala lah dari segi ilmu yang saya kongsikan ni, bolehlah dikongsikan kepada orang lain. So insya-Allah kalau orang tu pahala, orang tu pun dapat kebaikannya daripada apa yang saya kongsikan, boleh gunakan untuk dia punya manage duit dia, so nanti tuan pun dapat pahala. Okay, so kita jumpa lagi di masa akan datang. Semoga saya boleh memberi lagi lah manfaat melalui perkongsian-perkongsian ilmu ni. Sebab kalau tadi saya ada share kan, kita patut iri pada 2 orang, iaitu orang yang kaya dan boleh memberikan kebaikan daripada kekayaan diri tu, ataupun satu lagi orang yang ada ilmu memberi kebaikan melalui ilmu dia kepada orang lain. So kalau kata contoh tuan-puan memberi ilmu melalui kebaikan yang saya share ni pun puan-puan dapat pahala juga. So at least kita tak jadi orang kaya yang boleh memberi macam Osman bin Affan kan, Saidina Osman bin Affan dulu yang memberi sehingga 500 dinar dalam perang Badar pun kita dah boleh beri kebaikan melalui ilmu pun dah alhamdulillah. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.